لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah izinkan untuk kita bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita insya-Allah akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan dikira sebagai ibadah. InsyaAllah akan menjadi syafaat kepada kita nanti Al-Quran yang kita baca, sebagaimana Nabi SAW, bahawa Al-Quran datang nanti pada pembacanya adalah syafi'an di ashabihi. Dia menjadi pemberi syafaat. Jadi syafaat ni banyak, antaranya syafaat Al-Quran, syafaat sahabat yang baik. Jadi kita bersahabat ni pun boleh beri syafaat pada kita. Nanti kalau kita masuk syurga tak jumpa sahabat baik kita dulu yang selalu pergi kuliah sama-sama, masuk kelas tadabbur sama-sama, cari kat syurga tak ada. Jadi dia akan jumpa Allah. Ya Allah, mana sahabat aku yang baik dulu, yang dulu atas muka bumi ni aku selalu pergi kuliah dengan dia. Lalu kata Allah, ada kat neraka, pergi cari dia. Kan? Nanti pergi cari kat neraka, boleh bawa sahabat tu keluar untuk masuk syurga sama-sama. Itu sahabat yang baik ni, dia syafaat juga, boleh beri syafaat. Okay. Yang ketiga, syafaat yang paling besar adalah syafaat Nabi SAW. Syafaat Nabi SAW. Syarat nak dapat syafaat Nabi ada 3 perkara. Pertama sekali adalah kita kena cinta Nabi SAW. Cinta kita mestilah melebihi cinta kita kepada ibu dan ayah kita, anak-anak kita dan manusia seluruhnya. Kena cinta Nabi SAW. Hakikatnya memang kita cintalah kan. Mana ada orang yang kita tak pernah jumpa tapi sayang selain daripada Nabi kan. Kalau jumpa kekasih tu sebab kita dah tengok dia. Kita ni tak jumpa Nabi tapi sayang Nabi. Tiap tahun sambut hari kelahiran Nabi SAW kan. Itu tanda cintalah. Tanda cinta kita pada Nabi SAW kan. Okay, yang kedua, syarat untuk dapat syafaat adalah kita kena banyak selawat pada Nabi SAW. Dan Nabi akan kenal kita selaku umat dia nanti adalah berdasarkan kepada selawat kita. Jadi nanti sampai kat masyar kita tercari-cari Nabi SAW, tiba-tiba Nabi panggil kita, Kak Saimah, contohnya kan. Okay, Sri panggil. Kita pun tertulis Nabi yang panggil kita. Kenapa Nabi kenal kita? Sebab selawat kita atas muka bumi ni. Okay. Yang ketiga adalah sejauh mana kita amalkan sunnah. Itu syarat untuk dapat syafaat adalah kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Daripada sekecil-kecil perkara lah kita nak amal sunnah. Sikat rambut, kita mulakan belah kanan dulu. Kemudian nak pakai kasut, nak pakai selipar, capal, kita sarung kaki kanan dulu. Bila kita tanggalkan kaki kanan, kaki terakhir dilepaskan daripada kasut. Bangun sebut nama Allah dulu, Allah. Itu pun antara syafaat, antara sunnah-sunnah Nabi yang kita boleh ikut. Kan banyak sunnah Nabi SAW. Banyak. Allahumma salli. 3 tahun saya kongsi kat IKIM tak habis-habis. Bayangkan berapa banyak. 3 tahun saya kongsi kat IKIM tak habis-habis. Berarti dah lebih 100 minggu. Kalau setahun 12, lepas tu kali 4, 12 kali 4 apa? 48 48, okey. 48 ada yang 5 minggu, lebih kurang dalam 50 lah. 50 kali 3, 150 rasional sunnah. Tak sampai lagi lah sebab ni baru bulan yang ke-7, bulan ke-8, ada lagi 4 bulan baki. Kalau 4 bulan tepat-tepat ada 150 rasional sunnah. 150 rasional sunnah. Sunnah Nabi SAW. Itu baru 150, banyak lagi sunnah Nabi SAW. Sebab itu mudah-mudahan kita dapat amal sunnah Nabi SAW, kita layak untuk boleh syafaatnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom kita masuk terus. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sekejap. Belum. Sekejap. Sepatutnya dia keluar. Tak keluar pula. Sekejap saya cancel dulu.
Okey. Kita berhenti pada ayat ni kan semalam, minggu lepas. Kita berhenti ayat 14. Ayat 14 kan. Cuma kita dah syarahkan sikit. Tak apa, kita baca sekali lagi sepintas lalu untuk kita Allah SWT, kita baca sama-sama sekejap lagi. Okey, jom. Iz. Lidah kita mesti lagi gigi kita mesti gigit lidah. Iz. Okey, kena sebut macam ni. Iz. Nampak kan, jelas kan? Iz. Kalau zai. Iz. Zai. Macam tu kan? Beza. Zai ada ekor. Zai. Dia lepas tu. Zai. Tapi kalau iz, dia automatik terbenti. Iz. Arsalna. Kadang-kadang kalau kita terlepaskan juga bunyi iz. Jangan lepaskan. Kalau lepaskan bunyi iz arsalna. Iz qalqalah. Sedangkan dia bukan huruf qalqalah. Jadi iz. Nak tahu huruf qalqalah macam mana, ingat tak? Kaedah yang saya buat senang je. Coca-Cola tumpah, baju dah kotor. Ba jim dal qaf ta, baju dah kotor. Ingat je. Ba yang mati, dal yang mati, jim yang mati, qaf yang mati, ta yang mati. Jadi itu qalqalah. Semua ada bunyi laqad tu bunyi kan. Bil qista tu. Bil haqq tu, dia semua ada qalqalah. Qalqalah ni istilahnya mantul lah. Mantul ni ada bunyi. Okey, tapi zal bukan qalqalah. Jadi wa iz. Kalau kita buat wa iz arsalna, itu ada qalqalah tu, tak ada wa iz. Okey. Gigit lidah. Wa iz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma. Fakadzabuhuma. Okey. Fa'azzazna. Dia tak ada, bukan fa'azzaz. Ni zai pula. Tadi zal. Bisalithin. Jadi sa pun gigit lidah. Bisalithin. Okey. Dia 3 huruf yang makhrajnya sama, yang macam huruf sa. Dia satu huruf zal, satu huruf sa, satu lagi huruf dha. Bukan zo, bukan zo. Dha. Kita selalu tanya. Rabbil arshil azim. Azim, bukan azim. Lidah kita kat dalam, dia kena keluar. Azim. Astaghfirullahalazim. Azim. Okey, lidah kita. Azim. Okey. Bukan astaghfirullahazim. Azim jadi huruf zai. Jadi kena huruf dha, azim. Jadi 3 huruf kat yang gigi kita, lidah kita mesti lebih pada gigi dan gigit. Kan dha. Okey. Jadi sa pun sama. Bisalisin. Okey. Faqalu inna ilaikum mursalun. Okey, senangnya. Mim tak ada tanda mati. Dia panjang. Panjang 2 harakat. Kalau tak nak tengok tu pun tengok yang mim bersabdu. Wajibul guna sama dengan nun bersabdu. Jadi dia pun panjang 2 harakat. Lepas tu ra yang mati sebelumnya baris atas atau baris hadapan. Bunyi mur. Mursalun. Arsalna. Okey. Selesai insya-Allah. Ini kita dah baca. Jom sepintas lalu kita baca sekali ramai-ramai. Saya sebut 1, 2 mula. Kita berhenti dekat fakadzabuhuma. Lepas tu saya sebut lagi 1, 2 mula, sambung fa'azzazna sampai habis insya-Allah. Jom. 1, 2 mula. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. Ada yang terlepas, iz. Ada terlepas iz. Saya nampak ada terlepas. Jangan lepaskan. Iz arsalna, bukan iz arsalna. Okey, terus semula ulang balik. 1, 2 mula. إذ أرسلنا إليهم
Okey, terus 1, 2 mula. Fa'azzazna. Okey, alhamdulillah. Saya nak minta volunteer boleh tak seorang? Kalau tak nak tak apa, cakap tak apa Ustaz. Kita terus. Okey, Dr. Linda cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما Okey, tepat. فزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Okey, alhamdulillah tepat. Semua jelas Bisa lithin tak bunyi kalau bunyi itu huruf sin. Bisa lisin dia bisa tak ada Okey, telas. Okey, tak apa. Insya-Allah alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Oh, siapa Sofi tadi tu? Dia dah left. Kan saya suruh baca terus left semua kan. Boleh ke? Risau juga ni. Dia tu. Okey, tak apa Baru suruh baca terus left, takut juga. Okey, tak insya-Allah. Siapa nak baca je, kalau tak nak baca tak apa, saya teruskan Okey, jom kita masuk. Maksud dia lah iaitu kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Jadi tatkala ataupun ketika arsalna kami mengutus. Okey, ilaihim kepada mereka. Siapa him? Ingat lagi tak? Him, siapa him? Him mereka siapa? Utus kepada mereka, diutus pada siapa? Hawariyun. Rasul Bukan Hawariyun. Hawariyun tu yang diutus. yang diutus. Ayat sebelumnya apa? Penduduk Antakya. Ya, penduduk Antakya, ashabul qarya. Ashabul qarya ataupun penduduk kampung tu, penduduk bandar tu. Okey, jadi nama dia Antakya, penduduk Antakya. Antakya kat mana? Dekat Turki, selatan Turki. Dia sempadan dengan apa nama? Allah SWT Syria, sempadan dengan Syria. Dulu dia adalah agama menyembah berhala kan. Jadi datang utusan Nabi Isa AS untuk mengajar Antakya ni masuk Islam. Masuk agama Masihi. Okey, jom. Jadi kata Allah SWT berfirman, "Idz arsalna", tatkala kami mengutus kepada mereka 2 orang. Ini utusan daripada Nabi Isa AS. Riwayat ada kata Hawariyun, iaitu pengikut setia Nabi Isa AS. Berapa orang pengikut setia Nabi Isa? 12 orang. 12 orang. Jadi Hawariyun ada 12 orang. Itu pengikut setia Nabi Isa AS. Hawariyun ni doanya makbul. Kalau dia berdoa, Allah tak akan tolak doa orang Hawariyun ni. Sebab itu waktu Allah akan ambil Nabi Isa AS untuk diangkat jasad dia ke langit, kan dia nak minta tangguh lagi supaya dia boleh terus berdakwah lagi. Tapi Allah nak angkat dia juga. Dia malam tu dia jamu semua Hawariyun supaya Hawariyun ni berdoa supaya Allah tangguhkan angkat dia. Kan? Tapi Allah Maha berkuasa, tak boleh nak lawan ketentuan Allah. Semua Hawariyun lepas makan ngantuk dan tertidur, tak sempat doa. Kan? Hawariyun ni kalau doa memang makbul, Allah tak akan tolak. Itulah kaedahnya. Okey. Jadi dia hantar 2 orang daripada 12 orang Hawariyun tu. Fakadzabuhuma, maka penduduk Antakya yang berada di Turki tu telah mendustakan keduanya, 2 utusan tadi tu. Okey. Fa'azzazna, dan kami perkuatkan lagi bisalithin, dengan yang ketiga. Sebab itu 3 ni maksudnya ramai dah. 2 tak ramai. Jadi kalau 3 ramai. Kalau dalam bahasa Arab 3 ni dah panggil lafaz jamak dah. Jamak ni maksudnya plural. Okey, plural. Tapi kalau Inggeris 2 dah plural dah, kan? Kalau 1 ball, 2 dah balls, ada S dah, kan? Tapi kalau bahasa Arab
kalau 2 dia tak banyak lagi. Dia 3 ke atas. 3 ke atas. Sebab itu syarat solat Jumaat ikut mazhab Imam Hanafi sekurang-kurangnya 3 orang. Kalau Imam Syafi'i mesti 40 orang. Baru ni ya tunggu depan TV, apalah kelebihan orang yang dah second dose kan. Tak ada. Dapat satu je. Boleh solat Jumaat dan solat fardu kat masjid. Baru semalam keluar 6 orang juga. Tak boleh lebih daripada 6 orang. Sebab Selangor kes terlalu tinggi sangat. Yes, kes terlalu tinggi sangat. Okey, insya-Allah tu disebut fa'azzazna. Kami perkuatkan dengan yang ketiga, maksudnya 2 orang campur 1 3. Faqalu, maka berkata semua mereka yang 3 orang ni, sebab itu 3 orang ni 2 campur 1 3, inna sesungguhnya kami ilaikum kepada kamu semua orang-orang Antakya mursalun adalah orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa AS. Ada riwayat tafsir kata dia ni Nabi. Sebab itu bawah tu sebagian ulama mengatakan, ulama tafsir maksudnya bila sebut ulama sini adalah ulama tafsir, mengatakan bahawa 3-3 ni Nabi. Tak apalah, sebab Nabi ada 124,000 orang. Rasul ada 313. Yang wajib diketahui ada 25. Ada 25. Okey. Dia 124,000 Nabi. Sebab itu kita tak pernah dengar mungkin Nabi Daniel. Pernah dengar nama Nabi Daniel? Kan? Okay. Nabi dengan Rasul beza dia adalah Nabi ni dia diutus untuk menyampaikan agama tu pada masyarakat dia. Tapi kalau Nabi diturunkan wahyu untuk dia dan ahli keluarga dia je. Dia tak diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Berdakwah kepada manusia. Okey. Tapi kalau Rasul memang kerja dia adalah berdakwah pada sekalian manusia. Sebab itu ada Nabi yang dilantik oleh Allah tapi dia tidak berdakwah kepada manusia yang lain. Itu perbezaan Nabi dan Rasul. Okey, perbezaan Nabi dan Rasul. Kalau kita rujuk perkataan Nabiyun ini, dia berasal daripada kalimah nabaun. Nabaun ni berita. Jadi orang yang diberikan berita, maksudnya tentang Allah, tentang hari kiamat itu. Tapi kalau Rasul, dia beza dia adalah Rasul ni yang diutus untuk menyampaikan kepada manusia. Itulah perbezaan Rasul dengan Nabi. Nabi. Okey, terus insya-Allah. Okey, saya pun dah sebut tadi ni. Jom kita terus masuk yang seterusnya. Allah SWT. Okey, ni tafsirannya. Ini belum kita bincang lagi. Okey, pertama sekali kata Ibnu Kathir, okey. Mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna maksudnya kami kuatkan 2 utusan itu tadi dengan yang ketiga namanya Bulis. Ba waw lam sad Bulis. Ni ada kata nama yang ketiga tu Bulis. Okey. Yang kedua daripada Ibnu Abbas, contoh Antakya yang dibinasakan setelah datang kepada mereka utusan yang tidak beriman. Jadi Allah tak akan binasakan satu-satu kaum selagi mana Allah tak utus Nabi ataupun tak utus orang yang berdakwah kepada mereka. Itu Allah ni adil lah. Allah tak akan binasakan satu-satu kaum tu selagi mana Allah tak datangkan peringatan ataupun tak datangkan utusan Nabi untuk mengajar mereka dan berdakwah kepada mereka. Kalau mereka tolak, barulah layak untuk dibinasakan. Yang ketiga, jalan lain utusan daripada Nabi Isa AS. Okay. Jalan lain berpendapat yang 3 orang tu adalah utusan daripada Nabi Isa AS. Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili almarhum, berikan kepada kaum engkau Muhammad perumpamaan tentang pendustaan dan kekufuran penduduk Antakya ketika diutus kepada mereka Hawariyin, itu pengikut setia Nabi Isa bukan Nabi Musa, saya salah type, Nabi Isa AS. Okay. Jadi tafsir Al-Munir pula dia merujuk kepada umat Nabi Muhammad. Berikan kepada kaum engkau wahai Muhammad perumpamaan tentang pendustaan dan kekufuran penduduk Antakya. Jadi cerita dalam ni kenapa Allah nukilkan dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi okay. Ini untungnya kita ni. Kita ni Allah SWT
kalau lah hidup pada zaman ni mungkin salah seorang yang tak beriman. Sebab kita ni jenis ta'assub gila babilah istilahnya. Kan kalau ada agama baru, kita nak terima agama baru. Sedangkan kita dah warisi agama daripada nenek moyang kita. Kan, daripada nenek moyang kita. Kita takkan nak senang-senang nak tukar je. Tiba datang seorang kata aku ada bawa agama baru yang lebih baik daripada Islam contohnya. Kita takkan nak sebab kita dah belajar tentang Islam, kita dah tahu tentang Islam, kita dah kita dah mak ayah kita pun dah didik kita dengan cara Islam, kita tak nak. Jadi bila macam ni, okey. Jadi Allah beri natijah natijah bahawa yang diutus tadi tu benar. Diutus tadi tu agama benar. Jadi agama yang dianuti oleh yang diwarisi daripada nenek moyang mereka ni agama tak benar. Okey, tak benar. Jadi kita ni yang tahu penduduk Antakiyah salah. Penduduk Antakiyah salah. Kan, sebab itu kata Allah SWT, Nabi SAW, kata Allah beri pada mereka, wahai Muhammad, orang kafir Quraisy ni, perumpamaan tentang Antakiyah ni. Jangan menyesal sebab ini memang agama yang benar daripada Allah. Okey. Kalau engkau ta'assub kepada nabi kepada agama yang ditinggalkan oleh nenek moyang engkau jadi orang menyesal nanti. Bukti dia ni bukti dia Allah SWT ketika mengutus ni, Nabi Isa mengutus 3 orang ni. Jadi perumpamaan ni supaya mereka ni sedar, sedar, tapi akhirnya mereka ni aba wastakbara lah. Mereka aba ni sombong, wastakbara mereka bangga diri. Jadi mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu disebut tentang tu. Okey, selesai. Okey, sebelum kita pindah, apa yang nak dikongsikan tentang ni? Apa pengajaran kita dapat ambil daripada ni? Ayat ni dan ayat sebelumnya. Ketika mana Nabi mengutuskan 2 orang tu. Okey. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Enjin belum panas. Enjin belum panas, kita masuk dulu ayat seterusnya. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ni Antakiyah ni dia bangsa apa Ustaz? Antakiyah ni bangsa apa? Maksud saya dia Yahudi ke atau Nasrani ke atau bangsa lain? Bangsa Arab? Dia bukan bangsa Arab, dia bukan bangsa Israel, bukan Bani Israel. Dia bangsa yang Allah SWT dia bangsa yang menyembah berhala. Itulah disebut tentang. Tapi kalau kita nak rujuk tentang bangsa ni pun ada riwayat kata dia adalah Bani Israel juga. Bani Israel juga. Buktinya adalah sebab Nabi Isa AS dia adalah Nabi yang diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel. Bani Israel. Itulah. Okay. Tapi Allah SWT ketika ini Nabi Isa punya agama dah berkembang. Dah berkembang. Okay. Dah bukan di Palestin je. Dia dah keluar daripada Palestin. Dia dah keluar daripada Palestin. Okay. Itulah. Sebab berapa tahun Ustaz dia berdakwah hanya 12 orang aja pengikut dia tu Ustaz? Ramai, tapi 12 ni pengikut setia. Nabi Isa pengikut dia ramai. Yang menganut agama Masihi tu ramai. Tapi yang beriman, yang setia dengan Nabi Isa 12 orang ni. Sebab sewaktu Nabi Isa diangkat ke langit, ketika tu pengikut-pengikut dia dah banyak yang kufur. Sebab dia kata ini anak Allah lah, apa semua tu. Kat situ dah mula start dah. Anak Allah dan seumpamanya kan. Sebab dia tak mati, Allah ambil dia dalam keadaan dia hidup. Dan ikut riwayatnya Nabi Isa ni minta dibukakan bumbung rumah dia. Okay. Dan ketika tu dia baring pada tempat baringan dia dalam keadaan baring naik ke langit. Jasad dia. Jadi bila naik ke langit jasad dia, ketika itulah dia punya kaum dia semua kata ni anak Allah. Rupanya selama ni anak Allah, Allah hantar anak dia untuk berdakwah dengan kita. Tu dah start tu. Sebab itu dalam Quran disebut la tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula kan. Jangan kamu tabarruj sebagaimana tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Apa maksud jahiliyah yang pertama? Okey. 300 tahun pertama selepas Nabi Isa diangkat ke langit, masyarakat ni teruk sangat.
Masyarakat yang jahiliah pertama tu jahiliah yang paling teruk sekali. Mereka dah dusta, mereka dah kata Nabi Isa Tuhan dah, anak Tuhan dah. Ni yang awal ni, yang awal. Tapi yang 300 ke belakang ni ataupun 200 belakang, sebab Nabi Isa dengan Nabi Muhammad bezanya adalah 500 tahun. 500 tahun. Jadi dia bagi dua, 300, 200. Macam itulah. Jadi 200 tahun ni okey, dia dah kurang sikit, tak sama yang 300 yang pertama, 300 tahun yang pertama tu. Tu yang dipanggil jahiliah yang pertama. Jahiliah yang pertama ni memang teruk lah. Tu. Jadi ramai yang telah kufur bila Nabi Isa diangkat ke langit itulah. Tu ujian pada keimanan mereka lah. Walaupun asalnya mereka beriman, tapi akhirnya mereka kufur. Ya Kak Saimah? Yang termasuk yang 12 orang juga kufur ke Ustaz? Tak, 12 tak. 12 ni memang 12 ni dia setia, memang setia. Dia tak kufur. Okey. Betul Ustaz. InsyaAllah. Ustaz, ini yang 12 orang ni yang Nabi Isa pernah doa untuk makanan tu daripada langit tu Ustaz. Ya, betul. Nabi Isa pernah doa untuk turun makanan dari langit. Ni lah doa Hawariyun. Okey. Dan Allah gambarkan juga Hawariyun ni adalah Isa yang setia tu bila Nabi Isa ajak dia keluar kan, nak berdakwah, dia kata kami akan bersama kamu. Kami akan bersama kamu. Tapi bila Nabi Musa pula, pengikut dia pula Nabi Musa, tu yang Nabi Musa pengikut dia kata izhab anta wa rabbuka faqatilu nahnu hahuna qaidun. Pengikut Nabi Musa pula dia kata pergilah kau seorang perang, kami nak duduk sini, kami tak nak ikut pergi perang. Tu Allah gambarkan pengikut Nabi Musa tak setia. Pengikut Nabi Isa sangat setia. Itulah disebut tentang tu. Okey. Itu tentang insya-Allah. Boleh? Ya. Saya ada soalan. Berkenaan dengan Rasul tadi, yang 313 Rasul yang 313 Rasul tu tidak wajib kita ingat. Apa beza dengan 25 Rasul yang wajib kita ingat? Yang kita kenal. 25 Rasul yang disebut yang dalam Al-Quran. Sebab itu kita kena bukan ingat, kita kena ketahui, wajib ketahui. 25 Rasul sebab 25 Rasul ni yang disebut dalam Al-Quran. Yang lain tak ada. Kan? Adalah macam Nabi Khidir AS, tapi tu Nabi, kan? Nabi Khidir, Nabi. Okay, jadi Rasul yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 orang Rasul. Okay. InsyaAllah. Boleh? Okay. Jom kita sambung sikit lagi. Kita baca. Okay. Okay, jom. Allahumma salli Muhammad. Okay. Saya baca dulu, kita semak sama-sama. Okay. Qalu. Okay. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Berhenti mithluna. Okay. Sama huruf tha. Okay. Qalu ma. Okay, anda berombak tu, 4 atau 5 harakat. Jadi senang kita hukum macam tu. Jadi qalu ma. Okay. Sebenarnya bila ada tanda panjang ni untuk memberi kerehatan pada kita. Memberi kerehatan pada kita baca. Kita baca dengan tenang. Tak tergopoh apa kan. Jadi dia beri kerehatan pada kita. Qalu ma antum. Nun mati tapi tak ada tanda mati. Jumpa selain daripada huruf minum dengan lari. Mim ya nun wa mim, minum, lepas tu lari kan. Jadi ta ni bukan huruf minum dengan lari, jadi efa. Efa sembunyikan bunyi nun tu. Jadi kita letak ang, kan, ang, antum. Bukan antum. Kalau antum, lidah kita jejak kat langit-langit atas berarti dia izhar. Antum. Okay. Kalau kita nanti jumpa perkataan ad-dunya, nun mati jumpa ya, patutnya nun mati jumpa ya, dia hukum dia idgham ma'al ghunna. Maksudnya kita akan bunyi ad-dunya. Tapi kenapa dia tak boleh baca dengan ad-dunya? Dia nun dia ada tanda mati. Jadi kalau nun ada tanda mati tak payah pening, itu izhar. Nama dia izhar mutlak. Jadi izhar kita nak banyak izhar. Dr. Izhar Arif kan.
Duk, duk izhar khalqi, izhar syafawi, izhar mutlak. Jadi macam mana nak ingat izhar ni? Senang je. Nun bertanda mati hukumnya izhar semua. Jadi kalau ad-dunya jumpa ya, ya bukan apa nama Allah SWT huruf idgham ma'al gunnah ke? Tapi kenapa nun dia ada tanda mati okey, jadi nun ada tanda mati, ada bulan sabit terbalik atas dia tu, itu memberi isyarat bahawa itu izhar, bukan ni. Dia ada 4 je dalam Quran yang jumpa macam tu. Pertama, bunyanin. Patutnya bunyanin, bunyanin Lepas tu qinwanin. Qinwanin. Jadi nun mati jumpa waw. Mim ya nun waw, bukan huruf minum ke? Huruf minum patutnya idgham al-ghunna, tapi ada tanda mati dekat atas nun dia. Jadi ini dipanggil izhar mutlak. Jadi kita kena sebut izhar terang. Dun ad-dun ya qinwanin bunyanin. Satu lagi ialah safwanin. Safwanin. Jadi ada 4 je dalam Quran yang izhar mutlak. Ada 4 je. Qinwanin, bunyanin, safwanin dengan ad-dunya. 4 je yang ada izhar mutlak. Okey. Jadi ni nun mati jumpa ta. Ni efa. Jadi efa macam kita bunyikan alif baris atas A. Nun mati yang tak ada tanda apa-apa atas dia N sahaja. Lepas tu jumpa huruf ta. Okey. Nak macam mana nak sembunyikan bunyi nun ni? Kita letak huruf G. A-N-G. A-N-G bunyi ang. Ang. Tapi kalau kita tak naikkan kat hidung sebab idgham efa semua mesti ada dengung. Okey, idgham al-ghunna dengan efa mesti ada dengung. Jadi dengung kat hidung. Okey, kita akan pesongkan bunyi G tu, tak bunyi G tepat. Bila kita bunyikan kat hidung. Kalau tak bunyi kat hidung, dia akan Allah SWT dia akan jadi G jelas lah. Ma'antum tu. Tapi kalau kita masuk kat hidung kan. Apa? Mula sebut ang. Apa? Antum. Jadi kalau kita naikkan kat hidung, G tu dah tak macam bunyi huruf G dah. Kalau tak naikkan kat hidung, A-N-G, antum. Salah. Naik hidung. Antum. Okay, mim tanda mati jangan panjang. Okay, antum. Mim tanda mati ni maksudnya izhar syafawi. Izhar jelas kan? Jadi dia tak boleh panjang lah. Okay. Tak ada tanda mati, itu efa syafawi. Jadi pening kita kan? Tak payah. Jadi tanda mati macam tu, dia izhar syafawi. Maksudnya tak payah panjang. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Tanwin jumpa mim. Huruf minum. Jadi senang je. Tanwin tu UN, ba huruf B, baris atas A, shin SY, jadi BA, SYA, basya. Okay. Ra baris depan 2. RUN, ra, lepas tu ra tu RUN, jadi basyarun. Okay, basyarun, lepas tu jumpa huruf mim. Jumpa huruf mim. Jadi masukkan kat mim. Patutnya RUN, buang N-nya, tukar kepada M sebab mim tu M. Jadi akan bunyi basyarum. Nampak Basyarum. Okay, lepas tu dengung kat hidung sebab dia idgham. Wajib dengung kat hidung. 2 rakaat. Jadi basyarum. Tu kaedah ar-Rumi tu. Itu kaedah ar-Rumi macam mana Rumi bantu kita dari sudut hukum tajwid. Tu saya namakan kaedah ni kaedah ar-Rumi. Bukan nak lawan Baghdad, Al-Baghdadi, kaedah Baghdadi, tak. Bukan Rom nak perang dengan Baghdad, tak. Dia ar-Rumi sebab tulisan Rumi. Tulisan Rumi. Okay. Memang tulisan Rumi ni berasal daripada kalimah Roman. Roman ni maksudnya adalah tulisan orang Rom, bangsa Rom. And bangsa Rom. Okay. Macam perkataan arena. Arena tu bahasa Rom. Arena. Bahasa Inggeris pun ambil arena. Bahasa Melayu pun ambil arena. Arena tu apa? Gelanggang pasir. Gelanggang yang pasir tu. Gelanggang El Matador semua apa semua kan.
Gladiator semua yang tu apa, Hercules lawan dengan singa apa semua kan. Lepas tu yang lembu dengan El Matador tu kan. Gelanggang tu dipanggil pasir, gelanggang pasir dalam bahasa Rom adalah arena. Jadi daripada bahasa Roman, Rumi. Tu Roman jadi Rumi. Roman jadi Rumi. Ini bahasa tulisan Roman lah ni. Okey, jadi itu dipanggil Ar-Rumi, kaedah Rumi. Macam tu kaedahnya. Kalau nanti insya-Allah saya tak sempat nak buat lagi. Tak apa, nanti kita cari tarikh yang sesuai untuk kita buat kaedah ni. InsyaAllah akan banyak membantu kita insyaAllah untuk kita kenal. Bukan merumikan Al-Quran, kita hanya merumikan pertemuan hukum tajwid je. Kalau merumikan Al-Quran, kalau tak tahulah Singapura, kalau JAKIM dia salah, ada akta pengawalan teks Al-Quran tak boleh dirumikan. Tapi Selangor dibenarkan kalau ada teks Arabnya. Kalau JAKIM tak ada teks Arab ke tak ada teks Arab, rumikan tak boleh. Kalau Selangor ada teks Arab dibolehkan. Tapi Singapura saya tak tahu. Singapura saya tak tahu. Mungkin tak boleh. Tak boleh Kak Syamah? Not sure pula Ustaz. Tapi tak rasa ada jugalah kitab-kitab yang ada bahasa Rumi tu. Itu daripada Indonesia. So far ada pernah jumpa juga Ustaz. Saya rasa membantu jugalah bagi yang baru nak mula ngaji tu. Betul. Betul. Jadi okey. Cuma kat Malaysia ni terbitan tu akan dirampas lah. Dan setiap satu Al-Quran yang ada tulisan Rumi 10,000 denda dia. Oh, masya-Allah. Jadi memang Malaysia JAKIM tak benarkan. JAKIM dengan Kementerian Dalam Negeri lah tak benarkan. Okey. Tak apa, dia ada alasan tertentu lah kenapa tak benarkan, sebab dia kata A tak sama dengan Ain tak sama huruf A. Jadi kita ada kaedahnya. Sebab itu walaupun A tu ada tanda atas ni kan. Tu kaedah. Okey, terus selesai. Wama anza. Okay. Sekali lagi jumpa berombak 4 atau 5 harakat. Anzalna, nun mati jumpa zai. Zai pun bukan huruf minum dengan lari. Jadi zai ni ifa. Jadi ang, tapi jumpa zai. Naikkan kat hidung. Anzalar Rahman, Anzalar Rahmanu mi. Okey, Rahman ni ha pedas, roh ada bunyi itu mahmus. Mahmus ni berangin. Jadi anzalar roh ni bunyi kan angin kan? Roh. Kalau Rahman di huruf ha tak ada angin. Tapi kalau roh dia ada bunyi angin. Rahmanu min syai'. Nun mati tak ada tanda mati jumpa shin. Jadi pun sama juga, dia bukan huruf minum, jadi dia ifa. Jadi cuma beza tadi ang kat sini mang, mang. Ming, ming. Ming, okey, ming mang, ming. Tapi kita kan naikkan dengung kat hidung jadi ming min syai' okay, min syai'in, nampak ada tanwin dia bawah selari, jadi izhar hukumnya. Kalau tak selari sama ada idgham ataupun ifa. Tapi bila selari dua sama sekata ni, dia adalah huruf izhar, sebab huruf hamzah alif ni adalah izhar. Okey, jadi min syai'in in antum, nampak nun mati ada tanda mati. Jadi kat sini izhar. Sebab jumpa huruf hamzah ataupun alif. Huruf hamzah, huruf izhar kan ada 6 kan? Hamzah, ha, ain, kha, ha, ghin, kha kan? Tu ada 6. Okey. Jadi hamzah, alif dia adalah huruf izhar. Jadi tak boleh dengung. Izhar kena terang dan nyata jelas. Kalau nun kena an. Kalau dia tak terang bunyi ni kan, tu tak terang. Tak terang. Kalau terang an. Okay. Bila an dia tak boleh ada dengung. Kalau ada dengung jadi tak terang. An dia tak terang dah. Kan? Bila ada harakat, 2 harakat. Jadi bila dia tak boleh ada 2 harakat langsung. 1 harakat pun tak boleh. Jadi kena bunyi an in okey. Syai'in an syai'in in okay, tapi nun mati ni ifa.
Jadi bunyi min syai'in in antum, sama depan tu, illa takdzibun, takdzibun. Tu kaedahnya. Jom boleh insya-Allah. Okay. Qalu ma antum illa basyarum mithluna mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Nak berhenti kat situ min syai'. Syai'. Bukan syai'. Syai'. Okay. In antum illa takdzibun. Okey, kita berhenti 3 Satu dekat mithluna, yang kedua ma anzalar rahmanu min syai', Lepas tu yang ketiga in antum illa takdzibun. Boleh insya-Allah. Okey, jom. Okey, Arfa angkat tangan Tak, yang tadi, soalan tadi dah Ustaz dah jawab. Oh, jadi matikan Okay. sebab dia keluar dekat sini, angkat tangan. Okey. Siapa nak tu angkat tangan lah. Saya terus respon. Okey. Kalau angkat tangan macam ni pun saya nampak juga. Okay, InsyaAllah. Jom. 1, 2, mula. Illa basyarum mithluna. Okey, saya dengar dia yang bunyi nun dia izhar. Okey. Bila bunyi izhar salah lah. Dia bunyi qalu ma an salah. Bukan ang ang megang hidung Antum Okay, jom semula. 1, 2, mula. qalu ma antum illa basyarum mithluna. 1, 2, mula. Wa ma anzala ar-rahmanu min Okay, nak ambil ini. 1, 2, mula. Okay, jelas semua. In antum. Okay, semua jelas jelas insya-Allah. Tu nak kita bila kita baca Kak Faizal nak try ke? Oh tak. Okay, siapa nak try? Dr. Linda tadi dah, siapa nak try? Tak ada. Haji Roslan try ke? Boleh tak? Baca semua InsyaAllah. Ustaz. Boleh insya-Allah. Oh, Kak Saimah angkat tangan. Kak Saimah nak try ke? Boleh Ustaz. Okay, kita bagi Kak Saimah dulu baru Haji Roslan Baik, Ustaz. Oh jangan. Okay. Roslan baca dululah. Roslan baca dulu. Muhammad teruskan. Ustaz dah panggil nama. Guru dah kasih tahu, jangan tolak. Okay. Apa semua angkat tangan. Okay, silakan. Let's first. Okay. Okay. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Tepat. Nampak tak cukup. Oh. Terus. Wa ma okay. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in Sorry Ustaz. Salah. Tak apa, Mishail nanti tak cukup lepas. Okay. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in Okay, tepat. in antum illa Wah, takdzibun. Masya-Allah. Hebat orang Singapura ni. Rangkap Ustaz. Macam dalam TV. Haji Roslan tak? Ustaz, insyaAllah. Silakan. Qalu ma antum illa basyarum misluna Okay. wa ma anzala rahmanu min syai' in antum illa takzibun. Okay, insyaAllah. Cuma kalau boleh lagi relax lagi lah. Jangan tergopoh-gopah. Tergopoh dia tak
Dia tak cantik bacaannya. Tapi okey, insyaAllah. Dari sudut gangguan huruf tajwid semua okey. Basyarum misluna. Okey, tu. Siapa Hanisa baca ya? Sedap punya suara ya. InsyaAllah. Lupa tutup mic. Okey, insyaAllah. Okey, terus. Okey, maksud dia adalah mereka, iaitu penduduk negeri tersebut, iaitu Antakya, menjawab bila bila utusan daripada Nabi Isa kata sesungguhnya kami ini adalah utusan kepada kamu. Jadi dia kata kamu ini adalah manusia seperti kami. Kan? Jadi qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kamu ni macam manusia seperti kami. Wa man anzalar rahmanu min syai'. Kan? Jadi Allah tak turunkan sesuatu pun atas kamu. In antum. Jadi kamu ni adalah tak lain tak bukan takdzibun, berdusta, berbohong. Takdzibun, kamu adalah berbohong. Okey. Sebenarnya orang ada suara. Okey, tak apa. Okey. Allah SWT orang Antakya ni dia kata, apa beza engkau dengan aku? Kau manusia macam aku juga. Kalau Allah nak turunkan sesuatu, kenapa tak direct bagi kat aku? Kenapa kena melalui engkau? Kalau engkau ni bukan manusia, kalau bukan manusia, okeylah, kami boleh kira lah sebab kami ni manusia, jadi engkau bukan manusia, engkau Allah beri pada engkau ni supaya sampaikan kat sini, okey kami boleh terima. Tapi engkau dengan kita orang sama je, manusia juga. Jadi apa bezanya? Jadi kenapa Allah kalau nak beri kat kita, kenapa melalui engkau juga manusia? Kenapa tak direct terus kat kita orang? Itu dia sebut. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Jadi dia kata Allah tak turunkan apa-apa kat kau ni sebab kau ni adalah pendusta je. Kau ni tak lain tak bukan berdusta, berbohong je. Itulah. Tapi sebenarnya mereka nak bukan manusia datang pada mereka. Kalau malaikat yang datang pada mereka ataupun jin, mereka akan beriman. Mereka akan beriman. Tapi apa hikmahnya kenapa Allah hantar manusia? Apa hikmah yang paling besar kenapa Allah hantar manusia? Rasa-rasanya lah. Sama lah Ustaz, kita perjalanan hidup kita sama. Kalau malaikat tu kan beza. Tak sama dari hidup kita. Betul, itu satu. Okay. Nafsu Ustaz. Ya betul. Yang kedua apa yang kedua? Jadi kata Ustaz, kalau Nabi sendiri nampak malaikat pun pengsan, kalau kita manusia lagilah. Pengsan terus Okay. Betul. Menarik jawapannya. Di luar kotak. Di luar kotak. Okey, yang ketiga. Jadi asalnya dua je, jadi yang ketiga dan keempat pula. Okey. Saya rasa kalau yang ketiga tu kalau diturunkan malaikat untuk mengajar manusia tu kan, manusia ni akan kufur juga Ustaz. Pasal dia cakap, kamu malaikat, kamu tak serupa saya. Saya nak manusia juga yang turun. Jadi yang faham akan. Okey. Lebih kurang daripada soalan yang pertama, jawapan pertama. Okey. Ada lagi tak? Kak Hamimah? Kau ada jawapan ke? Kenapa dia hantar manusia? Rasa-rasa supaya samalah manusia boleh ajar manusia. Kalau macam malaikat, dia kata dia malaikat, saya manusia. Macam itulah. Tepat juga sebab bahasa sama. Okey, kalau bahasa lain mungkin dia orang tak ada nak faham apa yang dia ajar sebab bahasa sama. Okey, yang besarnya adalah kalaulah dia hantar malaikat dan jin bukan manusia, mereka tak akan beriman dengan Allah, mereka akan beriman dengan jin dan malaikat tu. Itulah hikmahnya kenapa dia hantar manusia. Kalau dia hantar manusia, mereka tak akan beriman dengan manusia sebab sama je. Jawapan dia tadi tu, ma antum illa basyarum mithluna, kena kat dia orang balik. Kamu manusia macam kami juga. Jadi iyalah, kalau kamu manusia macam aku bukan minta kau beriman pada aku. Aku minta kau beriman pada Allah. Allah yang menjadikan manusia ni. Sebab itu hikmahnya kenapa tak dihantar malaikat, kenapa tak dihantar jin. Kalau dihantar jin dan dihantar malaikat, pasti penduduk Antakya ni akan beriman pada malaikat dan jin, bukan pada Allah. Bukan pada Allah. Itulah hikmah kenapa dihantar manusia. Okay. Okay, Arfan angkat tangan lagi, nak respon ke? Tak, saya nak berpendapat dengan Ustaz tadilah, bila Allah hantar malaikat, dibimbangi manusia
umat pada zaman tu beriman kepada malaikat ataupun jin. Ya, oh okey, alhamdulillah. Kalau tafsir tak sebut tadi, saya suruh Alfa sebut. Tak apa. Okey. Insya-Allah. Okey. Nampak kat sini dah ada jawapan di bawah ni. Hikmah kalau bukan manusia datang berdakwah kepada mereka, mereka akan menyembah makhluk tersebut. Okey. Kemudian, banyak kalimah-kalimah bila orang kafir gunakan perkataan Ar-Rahman. Sebenarnya mereka ni percaya Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih tu. Tuhan Maha Pengasih. Jadi sebab itu Allah gunakan perkataan Ar-Rahman sebab Ar-Rahman ini adalah kalimah yang orang kafir percaya tentang Tuhan Ar-Rahman. Tuhan Ar-Rahman. Jadi wama anzalar rahman, dia kata Tuhan Ar-Rahman tu tak turunkan pada kamu suatu pun. Jadi kamu pendusta. Jadi mereka percaya Ar-Rahman. Okey. Sebab itu dalam surah Yasin ni banyak Allah gunakan perkataan Ar-Rahman untuk menunjukkan Allah. Okey. Tu. Selesai, insya-Allah jom kita masuk seterusnya tafsiran. Ada 4 tafsir. Hingga 4. Okey. Ya. Okey. Okey, yang pertama sekali dalam Ibnu Kathir. Untung kita belajar ini. Dr. Linda baru first time malam ni kan? Ustaz, first time. Tu. Dr. Hanum pun first time kan? Okey, inilah kelebihan kita belajar kelas tadabbur ni. Saya dah masuk last week dah Ustaz. Oh, dah masuk dah last week Ya. Okey, ini kelebihan dia sebab kita ni akan bincang 4 tafsir terus. 4 tafsir yang besar. Tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Jalalain, tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Ini 4 terus tafsir. Kalau tak kita biasa bincang satu tafsir ataupun tadi pun saya dah tafsirkan dah. Kan? Tapi kita nak juga tahu sebab asalnya buku tajuk ni adalah 5 doktor pakar bedah jantung Al-Quran. Mana doktor pakarnya? Ibnu Kathir seorang doktor pakarnya. Ibnu Abbas seorang kedua. Jalalain ni ada 2 orang. 2 Jalal. Jalaluddin Al-Sayuti, Jalaluddin Al-Mahili. Jadi 2 orang. Jadi 1, 2, 3, 4 Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili. Jadi sebab itu tajuk buku ni saya letak adalah 5 pakar bedah jantung Al-Quran. 5 pakar bedah jantung Al-Quran. Okey. Ibnu Kathir kata Al-Qatadah, ulama tafsir, kepada manusia. Jadi kami manusia. Jadi kamu manusia, kami manusia. Bagaimana Tuhan kamu mewahyukan kamu, kenapa tak terus mewahyukan kami atau utus sahaja malaikat? Ini kata ni lah, qalu ma antum illa basyarun. Kata penduduk Antakya adalah kamu manusia, kami pun manusia. Bagaimana Tuhan kamu mewahyukan kamu, kenapa tidak terus mewahyukan kami atau utus sahaja malaikat? Okay. Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW, yang Nabi doakan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, perdalamkan ilmunya dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan ajarkan adalah tafsir Al-Quran. Baik itu yang paling hebat tafsir adalah Ibnu Abbas. Okay. Ma anzalar rahmanu min syai', yang ini dia kata tidak diturunkan oleh Ar-Rahman sesuatu pun, yang ini kitab dan rasulnya. Kata Ibnu Abbas, yang mereka kata Allah tak turunkan sesuatu tu maksudnya kitab dengan rasul. Jadi mereka tak percaya rasul tu, mereka tak percaya juga kitab yang dibawa, itu kitab Injil. Kitab Injil. Okey. Sebenarnya Jalalain kata yang kita semua tadi tu adalah utusan daripada Nabi Isa. Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili. Okey, kenapa Al-Munir? Al-Munir ni adalah tafsir contemporary yang terbaik. Maksudnya tafsir yang zaman moden ni terbaiklah sebab almarhum Dr. Wahbah Zuhaili ni dia menulis tafsir, dia terus direct macam tadi kan kalau kita bincang tadi semua orang kafir, orang Taqiyah, penduduk dia terus Nabi perintah Allah suruh Nabi ni sampaikan kepada manusia. Jadi sampai ke kita lah. Sebab itu Al-Munir ni lebih dekat dengan kita. Jadi apa keistimewaan kamu berbanding kami? Kamu makan, berjalan di pasar. Jadi orang kafir guna perkataan Ar-Rahman bermaksud pengiktirafan mereka kepada Allah itu wujud, tetapi mereka syirik dengan menyembah berhala. Sebab itu turun ayat yang kita selalu baca, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang orang buat ayat pengasih tu kan.
Okay, jangan ada yang angkat tangan macam ni, Ustaz nak buat ayat pengasih. Okay, kan orang buat ayat pengasih ayat ni. Okay. Sebenarnya ayat ni turun, kul in kuntum tuhibbuna, katakan wahai Muhammad, in sekiranya kuntum kamu semua tuhibbunallah, nak dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikut aku, kata Nabi SAW. Sebab bila Nabi berdakwah kepada orang kafir, mereka kata kami sembah berhala ni supaya kami dapat cinta daripada Allah, daripada Ar-Rahman. Jadi mereka percaya Tuhan Ar-Rahman. Okay, Allah dia mereka percaya. Sebab itu dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka la yaqulunallah, saya mereka akan kata Allah. Jadi mereka percaya Allah. Cuma mereka jadikan perantaraan di antara Allah itu berhala. Jadi kami sembah berhala ni sebenarnya untuk mendapat kecintaan daripada Allah, dia kata. Jadi qul, Allah ajar Nabi, suruh beritahu dengan orang-orang kafir Quraisy ni, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu nak dapat kecintaan daripada Allah, kena ikut aku. Ikut aku maksudnya kena masuk dalam agama Islam, kena beribadah cara aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi cara kamu ni tak akan dicintai oleh Allah. Kalau kamu nak cinta Allah, kena ikut cara aku, kena ikut agama aku, kena ikut cara aku ibadah, barulah kamu dicintai oleh Allah. Itulah disebut tentang tu. Okey, selesai insya-Allah. Oh, cepatnya masa berlalu. 10 suku dah. Macam rasa sekejap je kan. Itulah. Allahuakbar. Okay, terus kita masuk pada ayat seterusnya. Okey. Okay, ni pendek je, insya-Allah. Kita baca sama-sama. Kita masuk dulu. Qalu rabbana ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kat sini tak banyak sangatlah hukum tajwid yang kita nak jumpa. Cuma ada sikit-sikit je lah. Macam contohnya Inna ni ada sabdu ataupun tasydid atas nun wajibul gunnah. Jadi tanda tasydid tu berarti ada dua nun kat sini. Satu in, satu na. Jadi inna, okey, inna, okey. Lepas tu ada tanda berombak. Berombak ni 4 atau 5 harakat. Jadi itu panjang sikitlah. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ra yang mati sebelum berhadapan tebal. Lamursalun. Okey, cantik kaedahnya. Okey, jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Okey. Sekali lagi, 1, 2, mula. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Alhamdulillah, okay. Tak ada masalah sangat sebab ini mudah je kan. Ada tak siapa-siapa yang nak baca? Sukarela. Arfan nak baca? Arfan angkat tangan lah, okey. Silakan. Oh tak, angkat tangan tu untuk apa? Tak padam ke? Oh tak padam Fauzia Arfan dulu, Arfan. Kak Fauzia katanya. Kak Saiman kata Kak Fauzia nak baca? Rozia. Oh Rozia. Silakan. Oh, Masya Allah. Itulah Qari adalah memperdengarkan bacaan. Okay. Yang mewakili negara Singapura. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sedap. Macam tu. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Okey, selesai. InsyaAllah jom kita terjemah terus. Mereka berkata, jadi ini utusan yang mereka kata. Utusan 3 orang tadi tu berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, dia mengetahui, yakni Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kamu, ada lam ni. Kalau mursalunnya maksudnya adalah utusan yang diutus.
Tapi lam kat sini datang adalah benar-benar. Benar-benar utusan. Jadi Tuhan kami je yang tahu kami ni adalah benar-benar utusan yang diutus kepada mereka, kepada kamu semua, kepada penduduk Antakya ni. Okay? Jadi para utusan tadi berkata Allah mengetahui bahawa kami adalah utusannya. Sebab itu ada riwayat, ada pendapat ulama tafsir kata dia ni Nabi. Dia ni Nabi. Okay? Seterusnya, yakni kalau seandainya kami dusta, tentu Allah yang akan menghina kami dan segera menghukum kami. Kalau kami ni berdusta pada kamu semua, nescaya Allah akan menghina kami dan segera menghukum kami. Okay, yang tu dah sebut tentang tu. Okay, jom kita terus masuk dalam tafsir pula. Okay. Ada 4 tafsir lagi. Okay. Tafsir Ibn Kathir berkata utusan yang ketiga kami adalah utusan kepada kamu. Maksudnya berkata utusan yang ketiga. Kami adalah utusan kepada kamu dan kalau kami berdusta pasti Tuhan kami akan menyiksa kami dengan siksaan yang teruk dan akan tetapi dia Tuhan menolong dan memuliakan kami atas kamu semua. Ini jawapan daripada tiga-tiga orang Allah SWT utusan yang diutus oleh Nabi Isa AS. Ibn Abbas kata qalu yang telah berkata itu adalah para utusan yang diutus Nabi Isa. Rabbuna, Tuhan kami itu sebagai saksi. Jadi dia kata Tuhan kami sebagai saksi. Macam istilahnya sumpah lah. Sumpah. Wallahi wabillahi watallahi itu maksudnya demi Allah. Allah lah jadi saksi atas kebenaran kami ni. Jadi mereka ni bersumpah atas nama Allah sebagai saksi. Jalalan kata memang jelas mereka menentang dan kami perkuatkan dengan lafaz inna ilaikum lamursalun. Jadi pada ayat ni dah menunjukkan bahawa mereka benar-benar menentang dah. Dah sampai klimaks lah, dah sampai ke muncak mereka menentang. Jadi ketika itulah kata inna ilaikum lamursalun. Pada perkataan ini dah menguatkan bahawa mereka dah jelas dah menentang lah. Mereka tak ada nampak bibit-bibit nak beriman dah. Mereka tak ada nampak nak menerima dakwah. Mereka akan menentang. Jadi pada ayat ni telah menunjukkan jelas. Okay. Seterusnya Al-Munir kata mereka mendustakan kerana kami manusia seperti mereka. Sebab itu dalam surah Al-Ankabut ayat 29, Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Jadi katakanlah cukuplah bagi Allah di antara aku dan di antara kamu semua, Allah itu jadi saksi. Cukuplah Allah jadi saksi di antara aku dengan kamu semua. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia ini Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah. Dan orang-orang yang beriman dengan perkara yang batil, perkara yang salah. Wa kafaru dan kafir dengan Allah, kufur dengan Allah. Jadi ulaika humul khasirun. Mereka ni adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Ni yang disebutkan tentang ayat ni. Okey, jom. Kita cuba kongsi sikit Allah SWT apa yang kita boleh ambil daripada ni ke tak ada. Dia macam tergantung lagi kan. Jadi apa nak beritahu, inilah kemuncak kepada mereka ni takkan beriman. Tak ada nampak ruang langsung, tak ada nampak bibit-bibit mereka nak beriman. Okay? Jadi cuma yang nampak adalah jelas penentangan dia. Jelas penentangan dia kepada ni. Okay, jom kita masuk pada ayat seterusnya terus. Ada lagi 10 minit. Okay. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Kat sini pun tak ada masalah sangat. Okay. Jadi na panjang 4 atau 5 harakat, illa illal bala ada alif kecil macam alif besar, bala ni mat wajib nama dia. Ni mat asli, 2 harakat je. Balaghul mubin. Mubin maksudnya boleh pilih 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Okey. Jom kita baca ramai-ramai ayat ni. Kita baca ayat ini. Okey, jom insya-Allah.
Jom kita baca ramai. 1, 2, mula. Wa Okey, semula 1, 2, mula. Wa ma Okay, alhamdulillah. Okay. Sebab kelemahan kita orang Melayu adalah nak bezakan huruf ain dengan huruf hamzah. Huruf ain dengan huruf hamzah. Kak Mana tutup mic kejap, suara saya mantul. Kak Mana tutup mic kejap. Okey, tu. Suara saya keluar balik, masuk dekat dalam okey, tak apa, insyaAllah lepas ni kita buka balik. Okey. Dia a dengan a. Itu kelemahan kita lah orang Melayu. Wa ma alaina, kadang-kadang kita baca wa ma alaina hamzah. Kena a. Wa ma alaina. Itu je. Jadi sikit je lah. Ain dengan hamzah. Itu biasa, memang kelemahan kita orang Melayu, memang ain dengan hamzah lah. Nama Muhammad Naim, kita Muhammad Naim ni orang yang baik, orang yang diberi nikmat. Kalau Naim maksudnya orang yang tidur. Nama yang Naimun. Naim maksudnya orang yang tidur. Asalkan namanya nama, ya nama, Naimun. Naim tu dari perkataan nikmat lah. Nikmat maksudnya baik. Ni'mal maula wa ni'man nasir kan. Baik-baik penolong dan baik-baik pembaik kan. Jadi kalau kita Naim, N-A-I-M, Naim tu maksudnya adalah orang yang tidur. Jadi kalau Naimah, kalau buat Rumi tu kena ada kena tanda atas tu. Naim tu. Okey. Tapi kalau tak ada tu pun sebutan kita kena betul lah. Naim. Naim. Orang tak ikut yang tu, orang ikut ejaan dia tu. Ikut ejaan. Naimah perempuan yang tidur pula. Kalau Naim lelaki yang tidur, perempuan Naimah perempuan yang tidur. Dia Naimah. Macam Aisyah lah, Aisyah bukan Aisyah, Aisyah. Aisyah ni maksudnya perempuan yang hidup mata hatinya. Perempuan yang ain daripada ain lah. Ain alif hamzah shin tamarbuta. Ain alif hamzah shin tamarbuta. Aisyah. Ain tu mata lah. Jadi kita Aisyah. Bukan Aisyah. Aisyah A-I-S-Y-A. Aisyah tak ada makna. Jadi rugilah. Tak ada. Macam Arfa tak boleh Arfa. Arfa. Ain. Barulah maksudnya Arfa ni pengetahuan, ilmu, Arfa. So pengetahuan Arab eja ain. Ain okey, Arab eja ain. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, macam itulah. Okey. Macam kalau Aminah pula, Aminah A. Aminah. Memang A lah, memang hamzah lah. Alif. Okey, macam Kak Saimah bukan Saimah. Saimah. Perempuan yang sentiasa puasa, tak buka-buka. Kak Saimah lah. Sebab Saim maksudnya orang yang berpuasa. Saim, dia hamzah. Sod alif hamzah mim. Saim. Orang yang berpuasa. Sama yasumu kan. Saim orang yang berpuasa. Kalau saimah perempuan yang berpuasa lah. Kalau Asia? Asia ni negara Asia lah. Asia ni nama isteri Firaun, dan tu dia bukan dalam bahasa Arab. Dia bahasa Mesir kuno. Bukan bahasa Yunani, dia memang bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno. Macam contohnya Firaun. Firaun ni dalam bahasa Mesir kuno adalah raja. Betul lah Firaun dia kata. Mana Firaun pakai sultan, entah dia hentam kan. Kan ada Al-Kisah, maka tersebutlah kisah
Sang kancil datang beramai-ramai menghadap ke bawah duli Sultan Fir'aun. Piramli kan terus rampas suratnya. Mana Fir'aun pakai sultan, entah dia kata entah. Kan? Jadi rupanya Fir'aun tak pakai sultan sebab Fir'aun dalam bahasa Mesir kuno maksudnya raja. Takkanlah sultan raja dua kali kan. Jadi sebab itu betul lah Piramli. Fir'aun tak pakai title sultan dia kata. Yang pakai kan Fir'aun. Okey, jadi Fir'aun dalam bahasa Mesir kuno adalah sultan raja. Musa Mu tu air, satu putra air. Jadi namakan Musa itu putra air. Okay, masa ibu dia kan bila melahirkan Nabi Musa kan Fir'aun akan bunuh semua anak lelaki kan. Tak sempat bagi nama. Dia letak dalam kotak tu dah anyutkan ke air. Dan ketika tu isteri Fir'aun jumpa kotak tu ambil dan dia yang beri nama Musa. Maksudnya dalam bahasa Mesir kuno Musa ni adalah putera air. Putera air. Dinamakan dia Musa. Musa. Okey, itu jadi Asia bukan bahasa Arab. Asia ni maksudnya adalah bahasa Mesir kuno. Sebab itu tak ada makna dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab tak ada makna. Okey. Saya pun tak rujuk Asia apa dalam bahasa Mesir kuno. Mungkin ada makna lah dalam bahasa Mesir kuno bukan bahasa Arab. InsyaAllah. Jom. Boleh? Ada soalan lagi tak? Tak ada kan? 10.29. Dan kewajipan kami lah yang menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi berkata utusan-utusan itu ma'alaina illal balaghul mubin. Kami ni kerjanya menyampaikan je. Kamu nak beriman ke tak beriman, kami tak boleh buat apa-apa lah. Jadi tugas kami adalah menyampaikan saja. Okay. Maksudnya ialah tugas kami iaitu menerangkan dengan jelas. Adapun selain itu seperti mendatangkan hal yang luar biasa seperti mukjizat ataupun disegerakan azab untuk kamu, itu bukan tugas kami. Jika kamu mendapat petunjuk, maka itulah keberuntungan kamu dan taufik untuk kamu. Namun jika kamu sesat, maka kami tidak dapat buat apa-apa. Ini kata bila penentangan dah nampak jelas pada perkataan inna ilaikum lamursalun tu kan. Jadi berkata utusan ni dia kata tugas kami menyampaikan je. Jadi kamu nak beriman tak beriman, kami tak boleh buat apa-apa. Kami tak boleh buat apa-apa tu disebut tentang tu. Jom kita masuk dari sudut tafsir yang 4 tu. 2, 3, 4. Okey. Oh dia keluar lagi. Oh ya Okey. Tafsir Ibn Katsir kata mereka berkata sesungguhnya tugas kami adalah menyampaikan apa yang diutus kepada kami. Kalau kamu taat, kebahagiaan untuk kamu di dunia dan akhirat. Okey. Ibnu Abbas kata kami sampai apa yang daripada Allah dengan bahasa kamu. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Balaghul mubin maksudnya adalah bahasa kamu sendiri. Sebab itulah diutus manusia. Kalau bahasa lain mungkin kamu tak faham, tapi bahasa kamu sendiri kamu faham dah. Tapi kalau kamu tak nak beriman, berarti kamu yang tak nak beriman. Bukan kamu tak faham, kamu faham sebab itulah mubin maksudnya balaghul mubin. Kami dah sampaikan dengan jelas dah. Jalalain kata penyampaian yang nyata dengan bukti yang jelas lagi adil dan dengan mukjizat Nabi Isa AS, ia akan menyembuhkan kamu semua daripada buta, kusta, sakit serta menghidupkan yang mati. Jadi maksudnya wa ma alaina illal balaghul mubin. Nanti kamu akan dapat mukjizat yang jelas daripada Nabi Isa AS. Tapi itulah mereka menolak juga. Jadi Al-Munir kata mereka mendustakan kerana kami manusia seperti mereka juga. Lebih kurang maksudnya dalam ayat yang ni Allah SWT sama tafsiran yang sebelum ni, pendapat Al-Munir. Sebab ayat ni dia kesinambungan macam tu. Okay, selesai insyaAllah. Nanti ni ayat 15 tadi kita dah bincang dah kan. Hikmah kalau bukan manusia yang datang berdakwah pada mereka, mereka akan menyembah makhluk tersebut. Sebab itulah maksudnya wa ma alaina illal balaghul mubin. Bahasa kamu sendiri dah jelas dah. Okey insya-Allah. Okey, kalau macam tu kita tamatkan dulu malam ni insya-Allah. Kita sambung pertemuan kita akan datang insya-Allah. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya insya-Allah. Ada soalan?
Ustaz boleh tanya Ustaz, boleh tulis Boleh, tak insyaAllah. dekat Quran ni Ustaz, macam makna dia ke apa dalam Al-Quran sendiri. Ada yang cakap tak boleh Ustaz. Tak boleh apa ni? Tulis makna ke, tulis Okey. tajwid ke Okey. Quran. Kalau Al-Quran macam ni, apa nama, teks Al-Quran saja tak boleh. Adabnya kita tak boleh conteng. Okey. Ada ulama yang lagi syadid, nak letak pen pun tak boleh, nak letak apa-apa selit kat sini tak boleh. Okay. Jadi sebab dia mereka ni kalau teks je ni, semua teks Al-Quran. Tapi kalau tafsir boleh, tak ada masalah. Okay. Macam tu boleh, macam arfa angkat tadi tu boleh, tu boleh. Maksudnya sebab ada terjemahan, ada ni kan, tu dibolehkan untuk kita conteng dekat sebelah dekat atas teks tu lah. Tapi kalau macam ni yang semuanya teks Al-Quran tak boleh, dari sudut adabnya lah. Okay, insyaAllah. Ada soalan? Azza ni Aizah sebenarnya, Sharifah Azzah. Sharifah perempuan yang mulia, Aizah ni, Aizah pun mulia juga. Aizah ni tinggi, Aizah, ketinggian. Wahidah, satu-satunya Wahidah. Wahid. Okay. Anwari, cahaya-cahayaku. Tapi Ustaz, saya tak tinggi. Nama je tinggi. Nama dia tinggi. Apa kenal saya memang tahu lah. Melunggu lah mengata. Tak, orang tak tinggi tapi ilmu tinggi, iman tinggi. Tu kan. InsyaAllah, amin. Amin. Okay. Hamimah kelembutan. Dia memang lembut, adik dia kasar Ustaz. Lembut itulah. Okay, insyaAllah. Tak ada soalan? Okay, tak ada. Okay. Macam mana? Ni. Okay, kalau tak ada apa kita tamatkan malam ni. InsyaAllah kita sambung minggu depan dengan ayat seterusnya lah. Jadi kita sekejap Ustaz, saya nak tanya. Okay, silakan. Faiza, Nur, cahaya, Faiza perempuan yang berjaya. Berjaya. Faiza ni berjaya. Faiza Farol. Faiza tu lain. Faiza tu maka apabila. Faiza tu maka apabila. Tapi yang tu maka apabila, tapi nanti dia cahaya kejayaan. Dia Faiza ni perempuan yang berjaya. Berjaya. Nama orang Fauzan, Faiz, kalau lakinya Faiz, perempuannya Faizah. Fauzan, tu semua adalah maksudnya Fauzan kejayaan, Faiz lelaki yang berjaya, Faizah perempuan yang berjaya. Okay. Syahidan maksudnya saksi, bukti. Syahidan. Saksi. Syahidan. Okay, silakan terus. Saya nak tanya kenapa dimasukkan apa pengajaran daripada surah yang dimaksudkan dengan kaum Antakiyah ni daripada sini sebenarnya Ustaz? Apa yang nak cuba disampaikan? Okey, dia sebenarnya nanti dia ada sambungan lagi kisah dia yang bila mereka tak beriman, Allah musnahkan dia dengan hantar satu malaikat je. Dan Allah sebut dalam Quran nanti macam istilahnya Allah cakap ini membazir je, buang karen je aku hantar malaikat, hantar tentera daripada langit ramai-ramai. Cukup dengan seorang illa sayhatan wahida, pekikkan seorang malaikat je, malaikat Jibril AS. Jadi mereka semua binasa, hancur lebur. Jadi orang kafir Quraisy ni dia sangka dia kuat sebab dia ramai. Jadi sebab itulah Allah SWT itu hikmahnya sebenarnya kisah tentang ni lah, Antakiyah ni. Jadi Allah bawakan kisah Antakiyah. Antakiyah tak habis lagi cerita dia. Nanti dibunuh utusan sebab orang-orang Bani Israel banyak bunuh para nabi. Kemudian Nabi Muhammad pun ada cuba untuk bunuh Nabi. Jadi itulah ada kisahnya. Lepas tu nanti utusan ni dibunuh, Allah cerita utusan ni semua masuk dalam syurga. Jadi nak beri pada mereka
jelas tentang ni penentangan Antakya ni macam lebih kurang korang juga sebab tak tahu. Tapi kamu dah tahu dah Antakya ni adalah kaum yang salah, utusan ni kaum yang benar. Jadi ikutlah kaum yang benar ni. Jadi mereka itulah istilahnya macam tu, insya-Allah. So maknanya pengajaran di sini seolah seperti kalau kita dah tahu kita kena ikutlah. Kalau kamu tak tahu kamu boleh bagi alasan kamu tak tahu. Tapi sekarang kamu dah tahu. Maka bila kamu dah tahu tapi kamu masih mengingkari, binasalah kamu. Macam itulah. Betul. Barulah layak untuk apa nama Allah Allah turunkan bala atas mereka ataupun siksa mereka. Itu yang akan mendapat balasan yang setimpalnya lah maksudnya. Ya, betul. Okay, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa kita tutup dengan kita baca doa sama. Jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma arhamna waj'alhu lana Allahumma zakirna mimma nasiha wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ya Rabbal Alamin. Okey, insya-Allah kalau nak dapat rakaman kita ni dekat YouTube apa Sri apa nama dia YouTube dia? Sila subscribe YouTube saya. Sila subscribe YouTube. Saya masuk dalam grup. Setiap minggu saya masuk dalam grup. Oh, dalam masuk dalam grup. Ada yang tak ada dalam grup. Ada yang tak ada dalam grup. Jadi kalau dekat YouTube apa nama? Apa yang nama Usra Education dah saya. Tapi nama saya keluar bukan. Itulah. Dekat Usra Education tu dia keluar nama saya juga. Usra Education Usra Education. Okey. Bolehlah subscribe. Cari kat situ. Usra Education tu atas nama saya sendiri. Dia akan Ustaz kena subscribe jugalah. Sekejap saya buka je. Usra Education. Nak tengok semua rakaman kita di situ. Okey, insya-Allah kita tangguhkan kita ni tangguhkan dengan kafaratul. Bagi link lah Sri, tak apa bagi link. Okey, insya-Allah. Okey. Sebab hari tu Sri dah bagi link Usra. kan. Nampak. Sri memang selalu bagi link kat grup kita. Kan dia selalu bagi link kan. Tapi macam ada yang tak ada dalam masuk dalam grup lagi macam tu. Ada ramai masuk dalam grup lagi. Oh ya. Tapi rasa tu buat je dalam grup kan. Cuma Dr. Hanun je tak ada dalam grup. Oh ya. Itu Dr. Hanun je dah ada dah. Okey, insya-Allah. Okey. Cukup sekarang tu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sri. Terima kasih Ri. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.